Seperti dijangka, jumlah kenderaan semakin meningkat di lebuh raya utama seperti PLAS sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini. Setakat pagi ini, trafik masih bergerak lancar meskipun terdapat kesesakan di beberapa tempat selain turut dilaporkan berlaku kemalangan di 1-2 tempat. Perkembangan terkini keadaan trafik di lebuh raya PLAS, kita terus saja bersama Diah Muhammad Jaiz dengan perinciannya. Silakan Diah. Baik Suzy, ketika ini cuaca sebenarnya agak cerah dan juga panas sehingga saya pun sedikit silau, tetapi tak mengapa, itu bukan fokusnya. Fokusnya kita nak berbincangkan berkenaan dengan mereka yang memulakan perjalanan untuk pulang ke destinasi masing-masing pada hari ini, khususnya sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bagi mereka yang sebenarnya telah pun memulakan perjalanan, mungkin ada lagi yang masih tak tahu bagaimana nak mendapatkan perkembangan terkini keadaan trafik khususnya di PLAS. Dan untuk pengetahuan anda sebenarnya, selain daripada aplikasi PLAS, anda juga boleh mendapatkan maklumat terkini secara terperinci berkenaan dengan situasi semasa di lebuh raya PLAS ini adalah melalui aplikasi X. Seperti mana saya juga, meskipun saya petugas media, kadang-kadang saya juga memerlukan update yang terkini, dan melalui aplikasi X ini, khususnya di akaun PLAS line 1-800-88-0000 ini, anda boleh mendapatkan maklumat yang terkini seperti yang ditunjukkan ketika ini. Pada 11:06 insiden selesai sepenuhnya terhadap insiden yang kemalangan yang berlaku di Jambatan Pulau Pinang. Selain itu, antara yang mereka kongsikan juga berkenaan dengan kemalangan yang berlaku di kilometer 401.1 arah utara dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim, yang mana setakat 11:03 pagi, status terkininya adalah lorong kiri masih ditutup manakala lorong tengah kembali dibuka. Trafik pula sesak sepanjang 16 km. Jadi dengan adanya maklumat-maklumat seperti ini, pastinya pengguna yang telah pun memulakan perjalanan akan mendapat sedikit tips adakah mereka perlu mungkin berhenti seketika ataupun meneruskan perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Tetapi apa yang paling penting, seperti mana yang selalu diingatkan, adalah untuk memastikan bahawa anda berada dalam keadaan yang baik, tidak mengantuk, dan juga kenderaan anda berada dalam keadaan yang cukup cemerlang untuk memulakan perjalanan anda. Baik, seperti kebiasaannya juga, ketika kami melaporkan berkenaan dengan situasi semasa trafik, kami akan menunjukkan kepada anda situasi jalan raya. Tetapi mungkin hari ini setting saya sedikit berbeza kerana saya ingin bercerita kepada anda berkenaan dengan satu unit yang mana iaitu berkenaan dengan unit pertama yang ada bagi syarikat konstruksi lebuh raya di Malaysia. Plus ada satu unit yang dipanggil sebagai operasi Geomatics, yang mana unit ini sebenarnya sedikit berbeza. Mereka juga memantau keadaan lebuh raya dan juga aset-aset lebuh raya, tetapi mereka menggunakan teknologi yang berbeza daripada apa yang ada sebelum ini. Secara logiknya kita fikirkan bahawa lebuh raya itu cukup panjang dan agak mustahil sebenarnya untuk kita meletakkan kamera litar tertutup ataupun CCTV di setiap sudut yang ada. Jadi bagaimana kita nak memantau di kawasan-kawasan yang mungkin tidak dapat di-capture melalui CCTV ini adalah melalui penggunaan drone. Dan di PLAS, melalui unit ini, mereka ada seramai 6 orang yang memang telah mendapat pun sijil dan juga lesen untuk menerbangkan drone ini, dan mereka yang akan menunjukkan atau mereka yang akan cuba mendapatkan visual di kawasan-kawasan yang tidak ada CCTV ini untuk memberikan maklumat kepada pusat kawalan trafik berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di sana. Adakah mungkin berlaku sedikit kesesakan ataupun sekiranya berlaku kemalangan di kawasan-kawasan yang tidak ada CCTV ini, maka mereka boleh memberikan maklumat tersebut langsung kepada pusat kawalan trafik dan kemudian memberikan maklumat itu juga kepada pengguna. Dan usaha seperti ini sebenarnya bukan sahaja untuk kita mengoptimiskan ataupun memaksimumkan penggunaan teknologi dalam kita nak memudahkan atau melancarkan perjalanan, tetapi ia juga adalah pada hujungnya nanti adalah untuk keselesaan pengguna dengan adanya pasukan seperti ini. Dan mungkin anda boleh saksikan bagaimana di kaca TV ketika ini visual-visual daripada drone itu sebenarnya sangat-sangat membantu untuk kita mengetahui keadaan semasa apa yang sedang berlaku. Tetapi pada buletin pukul 1 nanti saya akan cuba mungkin explain lebih banyak lagi apakah mungkin kebaikan dan juga apa lagi yang kita input menarik yang kita boleh dapat hasil daripada unit seperti ini yang hanya dimiliki oleh PLAS di Malaysia. Baik, saya kira Suzy itu sahaja buat masa ini. Teruskan dengan laporan berikutnya dan jangan lupa temu janji kita pada 1 petang nanti.